Tiga individu ini bukan jurulatih asing yang dipancing Persatuan Badminton Malaysia BM tetapi yang dibentuk daripada program mereka. Ihui dan Peti misalnya merupakan gandingan berwanita terbaik pernah dilahirkan Malaysia dalam era moden badminton antarabangsa. Hilangan kepada barisan kejurulatihan ini tidak mustahil menjadi manfaat kepada negara lain dan tidak terkecuali yang bertaraf seteru. Mereka pun kena prepare kan kalau mereka tidak disambung oleh BM kan, at least mereka ada masa untuk prepare pergi ke tempat-tempat lain ke yang ada offer untuk mereka kan. Jadi saya rasa ini mungkin terlalu singkat untuk mereka lah. Satu kerugian yang besar, Coach, untuk barisan kejurulatihan kita memandangkan mereka ni ada experience sebagai bekas pemain, pernah jadi world number one and BM develop sampai jadi top coach. Memang pada pandangan saya memang satu kerugian besar lah sebab walaupun mereka tidak disambung, saya rasa pengalaman mereka tu memang banyak yang kadang lebih daripada 15 tahun dan kalau macam Putih Chin Hui tu kan sebab dia sebelum sebagai player pun dia pun number one dan dia sebagai coaches pun dia agak-agak lebih kurang 7-8 tahun kan pengalaman. So mereka pun experience daripada menjaga pemain-pemain elit kan. So di situ memang pengalaman mereka memang amat berharga lah. Kalau sekiranya mereka tu ditempatkan di bahagian-bahagian junior pun saya rasa bagus untuk di elemen junior kan. Dalam pada itu, bergu wanita senior Vivian Hu yang punya pengalaman bersama tiga jurulatih tersebut turut kongsi perspektif pemain atas pemergian mereka. Meskipun kehidupan sebagai seorang profesional perlu diteruskan, Vivian tetap mengenang jasa mereka terutama Rosman yang menjadikan mereka pemenang pingat emas di pentas Sukan SEA 2013 dan Commonwealth 2014. Malah di bawah Rosman mereka juga bergu wanita pertama Malaysia menang pingat di Sukan Asia. Dan sekarang dari kawan means like teammates dan jadi coach saya macam tu lah, itu transformation lah ada. Pasti garang lah masa saya naik junior mesti takut senior memang, then tak ada apalah tapi mereka memang bantu saya banyak lah, means bagi macam tunjuk ajar semua, dia memang jaga kita lah. Wah, memang banyak kenangan lah sebab tiga-tiga pun pernah coach saya lah. So Coach Rosman paling lama kot. Dulu memang dari Commonwealth Games, SEA Games, even Coach Peti. Ihui walaupun dia dekat women's double tak lama sangat tapi dari dulu kalau kita keluar tournament pun dia akan jaga kita juga. So memang kita dah semua pun dah kira macam dah biasa lah, biasa dengan coaching itu style semualah. Akbar, tiap kali Ahmad Syahzad Sadi menyatakan sesuatu, ia menjadi kenyataan. Saya ingat lagi Jumaat lepas kita Ahmad mengkabarkan. Kerana itu saya sedang benci diri saya ketika ni, Ellie. Aduh. Tapi sebelum kita mulakan analisis ini, Ahmad cool lah ini, okey, mood? Saya cuba coolkan. Okey. Demi peminat badminton tanah air. Baik. Okey, Ahmad. Difahamkan ketiga-tiga bekas jurulatih ini, iaitu Rosman, Ihui, Peti, kontraknya ada sampai 31 Disember 2020. Jadi dia masih bertugas ke ataupun diarah bercuti sekarang? Saya difahamkan tidak bertugas, memenuhi waktu sehingga tamat kontrak dengan cuti yang mereka miliki pada ketika ini. Tapi mudah kadang-kadang kita lupa bahawa ini merupakan satu pekerjaan yang memerlukan fokus sangat tinggi dan berada di bawah tekanan sepanjang masa. Saya masih ingat lagi apabila mereka ni terpaksa menukar portfolio. Kalau kita impas kembali, tiga jurulatih ini pernah memegang jawatan sebagai ketua jurulatih di bahagian bergu wanita dan juga bergu campuran. Tetapi apabila tidak ada keputusan, rombakan mula dilakukan dan saya syak sekarang ini pada ketika itu mungkin ia sedikit mempengaruhi moral mereka dan tanda-tanda untuk mereka digantikan itu sudah terbit seawal bulan Mei yang lalu sebelum Fendi Lempele dan juga Chan Chong Ming dibawa masuk untuk menggantikan mereka. Ihui, bayangkan ketua jurulatih bergu campuran antara jurulatih yang memainkan peranan besar membawa Chan Peng Su dan Goh Liu Ying ke pentas final Olimpik terpaksa menerima portfolio yang agak asing buat dia walaupun dia merupakan bergu wanita yang cukup diseganilah bersama dengan Wang Peti. Ini satu saya rasakan bahawa aspek psikologi yang kita terlepas pandang.
Tapi macam tiga nama ni tiga nama besar kan. Dan dah lama dia orang dengan BM. Ahmad, apa pada Jumaat lepas saya ingat lagi kita ada benar. komentar tentang isu ini. Pada ketika itu Ahmad ada menyatakan 6 jurulatih. Kali ini 3 je yang telah kita ketahui. Ada 3 lagi? Tak ada apa, lagi atau mungkin tak ada? Boleh reveal. Okey, mungkin 9 yang ada pada waktu ini akan dikekalkan sehingga tahun 2021. Okey. Tapi berdasarkan senarai nama yang saya ada, saya sebutkan pada waktu itu. Kalau waktunya sesuai, maka saya akan dedahkan. Mungkin senarai yang boleh anda saksikan ketika ini, 3 jurulatih daripada 6 yang saya sebutkan tempoh hari. Mereka adalah Hendrawan, Datuk Teh Siubok di bahagian perseorangan lelaki dan Indra Wijaya, ketua jurulatih perseorangan wanita. Saya lihat mereka ni sekarang punya tugas yang cukup besar di pentas Olimpik kerana Liza Jia dan juga Sonia Chia berada dalam kedudukan untuk layak di pentas Olimpik dan mengharapkan keputusan daripada mereka. Dan talian hayat ni saya fikir sama ada memberikan lebih tekanan, itu sudah pasti, tapi juga mungkin boleh menjadi pembakar semangat yang cukup luar biasa selepas melihat 3 rakan seperjuangan mereka tidak lagi disambung kontrak. Itulah masalahnya, cukup ke tak cukup jurulatih yang kita ada sekarang ni, Matt. Dan saya nak tanya sebenarnya, kita ada jurulatih yang sekarang ini berkelana keluar negara. Hot item. Hot item. Mereka menarik minat pasukan-pasukan Jepun. Terbayangkan, Jepun Korea. pasukan yang berada ranking jauh Benar. berbanding kita, ambil coach kita untuk latih tim mereka. Jadi ada tak hasrat BM nak panggil semula Bawa balik. coach-coach kita yang ada kat Jepun, Korea Selatan ni balik? Ini sesuatu yang boleh dibanggakan. BM sentiasa dengan pandangan bahawa mereka bangga kita memiliki ekspor jurulatih yang berkualiti. Kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, keadaan semasa, kita ada 4 jurulatih bersama dengan 2 camp yang boleh dianggap kuasa besar. Wang Tat Meng, perseorangan di Korea Selatan, dan 3 di Jepun, Lee Wan Wah, Jeremy Gan dan juga Tan Kim He. Ini semua jurulatih yang pernah berada di BM. Memang. Ya, betul. Sesuatu yang bagi saya kadang-kadang mengujakan dan pada ketika ini membingungkan, tetapi untuk memancing mereka sekarang ni saya berasakan sangat sukar kerana mereka ini ditugaskan untuk mendapatkan keputusan di pentas Olimpik Tokyo. Kalaulah ada offer yang begitu besar, tawaran-tawaran mega, mungkinlah mereka ni berminat untuk kembali ke BM, tapi saya berasakan agak mustahil sekarang ni. Dan saya macam geram, tak sabar nak cakap kan. Dan masalahnya, bukan masalah sebenarnya, apa yang saya nak tambah, Jepun memang shine. Memang shine sangat. Mereka antara kuasa yang memang akan merangkul emas. Dengan Jeremy Gan, Jepun menang pingat emas dalam saingan bergu campuran. Sesuatu yang Jeremy tidak dapat lakukan bersama Peng Sun dan juga Lui. Tapi ingin saya tekankan bahawa kita ada ramai lagi bakat kat Malaysia ni, Akbar dan juga Adeline. Bekas-bekas pemain kita. Betul. Tapi Matt, last nak tanya. Takut kita over sekejap ni. 3 coach yang ditamatkan kontrak ini, ada tak mereka berkongsi pandangan dengan Matt bahawa dah ada plan ke atau blur lah sekarang ni? Alamak, tak tahu nak buat apa. Atau dia orang take a break dulu? Salah seorang pada mereka, saya berkomunikasi, cuba berkomunikasi dengan ketiga-tiga jurulatih tersebut, tapi seorang daripada mereka memberikan maklumat balas yang cukup mendalam pada saya pada ketika ini. Dia rasa blur lagi sekarang ni. Memerlukan masa bertenang dan pada waktu yang sesuai mungkin akan ada perkongsian, tetapi maklumat balas yang saya dapat bahawa mereka ni sebenarnya mahu lagi berkhidmat bersama dengan BM dan sebenarnya bersedia untuk menerima potongan gaji pun kalau itu yang diperlukan untuk meneruskan kelangsungan mereka bersama dengan BM. Tapi pada ketika ini kita tunggu biar mereka bertenang dan mungkin pada waktu yang sesuai mungkin ada rundingan susulan, saya rasa. Kita akan dengar luahan daripada sebelah mereka. Kita nak move forward sikit. Ahmad, ada story apa-apa atau perkembangan terkini tentang terbuka Thailand bulan depan? Kita nak tunggu senarai pemain yang layak untuk beraksi di 2 terbuka Thailand dan juga siri super final. Saya mendapatkan pemain yang mungkin menerima talian hayat, iaitu perseorangan lelaki profesional Liu Darren. Manakala pada ketika ini pemain utama Denmark Anders Antonsen dihinggap penyakit COVID-19 dan mungkin perkongsian pada Darren apakah ada peluang untuk dia mengiringi Liza Jia ke saingan tersebut. Macam satu penantian yang menyeksakan nak tahu you pergi ke tak pergi main tournament next year? Memang susah yang firstly sebabkan sekarang tournament pun tak tahu future tournament bila ada kan. Sebab sekarang lepas Thailand kita pun tak pasti tournamentnya next apa. And then also ni Thailand kan tournament 1000. So sebab saya ranking rendah sikit 41, so memang tak pasti lagi masuk ke tak masuk lah. So memang kena tunggu itu MNQ keluar Jumaat ni dia baru tahu. Usually lah based on you punya experience kan dan kedudukan you tengok trend sekarang dengan players yang mungkin join atau tak join. Ada chances tak untuk you pergi main ataupun you sekarang rasa macam game over dah? Actually saya rasa mungkin susah sikit lah sebab kan kebanyakan pun sudah lama tak tournament kan. So I think ini chance tournament ada, I think semua akan try pergi lah kalau saya.
Ini pun mesti ada update lagi list player sebab saya rasa bukan semua yang akan ke Thailand. 28 yang disenaraikan oleh BM termasuk profesional, tapi berdasarkan perkiraan amatur saya hanya 16 yang layak. Itu pun berdasarkan merit berada dalam top 30 in the world. Okey, baik. Apa pun terima kasih Ahmed dengan Sama-sama perkongsian kembali, Ahmed tentang pemain-pemain badminton dan juga Liu Darren. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.